Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bertemu semula pagi ini dengan Cikgu Fahmi di dalam subjek sejarah tahun 5, iaitu unit 5, bangkit berjuang, penjajah ditentang. Pada hari ini kita akan menyambung semula topik pada minggu lepas, iaitu tentang tokoh perjuangan. Pada hari ini kita akan belajar tentang Datuk Maharaja Lela, Yang Tuan Anta, Datuk Bahaman dan Mat Saleh yang terlibat untuk menentang penjajahan, waktu penentangan dan peristiwa penentangan. Baiklah, untuk subjek pada hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks sejarah tahun 4, iaitu pada halaman 63 sehingga halaman 66. Baiklah, kita akan teruskan ke tokoh yang pertama, iaitu Datuk Maharaja Lela. Mari kita mengenal Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar Datuk Maharaja Lela adalah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Beliau merupakan orang besar berlapan yang mentadbir kawasan Pasir Salak, Perak. Datuk Maharaja Lela berjuang di Perak. Mari kita lihat sebab penentangan beliau. Pertama sekali adalah kerana Residen British iaitu J.W.W. Bish telah campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu. Residen British telah mengambil alih kuasa Sultan dan Pembesar. Residen British juga telah memperkenalkan cukai baru yang membebankan rakyat. Oleh itu berlakulah penentangan. Kenapa British ambil alih kuasa Sultan dan Pembesar? Kerana apa? Kerana British nak kuasai sosial dan ekonomi yang di dalam tanah Melayu kita. Perkara ini telah menyebabkan maruah orang Melayu rasa tercabar. Oleh itu berlakulah peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela. Pada tahun 1875, iaitu tepatnya pada bulan Februari, berlaku bantahan kepada British oleh Sultan Abdullah, Datuk Maharaja Lela dan Pembesar Melayu, tetapi tidak diendahkan. Pada bulan September 1875, Datuk Maharaja Lela telah bersetuju untuk menggalas tanggungjawab membunuh J.W.W. Bish. Pada bulan November 1875, J.W.W. Bish telah dibunuh oleh Seputum, iaitu mengikut arahan Datuk Maharaja Lela. Di mana dia dibunuh? Dia dibunuh di Sungai Perak, Pasir Salak. Atau lebih tepatnya ketika J.W.W. Bish sedang mandi di Sungai Perak. Akhirnya pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan Seputum telah ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Tengok, murid-murid dapat lihat tak dalam gambar rejah ini? Ini adalah diorama peristiwa pembunuhan J.W.W. Bish di Sungai Perak, Pasir Salak. Nampak? J.W.W. Bish pada masa itu sedang mandi. Kemudian datanglah orang-orang Melayu untuk membunuh J.W.W. Bish. Nampak ya? Baiklah, kita akan menyambung kepada tokoh yang seterusnya. Tokoh yang kedua adalah Yang Tuan Anta. Perjuangan Yang Tuan Anta berlaku di Negeri Sembilan. Nama sebenar beliau adalah Tunku Anta Raja Radin, merupakan anak Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Berikut adalah sebab penentangan Yang Tuan Anta.
Kenapa Yang Tuan Anta menentang British? Kerana British telah mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. British juga telah menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teraci sebagai wilayahnya. Selain itu, Yang Tuan Anta juga bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Ini adalah siri-siri peristiwa penentangan Yang Tuan Anta di Negeri Sembilan. Pada tahun 1875 telah berlaku pertempuran di Paroi. Yang Tuan Anta telah berjaya menawan Paroi. Namun, British telah menyerang balas dan berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Anta. Pada tahun seterusnya, Yang Tuan Anta telah berunding dengan British untuk menamatkan segala konflik dan peperangan. Akhirnya, British telah mengiktiraf Yang Tuan Anta sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Baiklah, kita masuk ke tokoh yang ketiga, iaitu Datuk Bahaman yang berjuang di Pahang. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Imam Noh. Beliau dikenali sebagai Datuk Bahaman orang kaya Semantan. Datuk Bahaman merupakan seorang pembesar di Pahang. Jadi, kita tahu ya, Datuk Bahaman merupakan seorang pembesar di Pahang. Mari kita lihat kenapa Datuk Bahaman menentang British. Pertama sekali ialah kerana Datuk Bahaman telah kehilangan hak untuk memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar, di mana telah menjatuhkan maruah dan status Datuk Bahaman. British juga telah bertindak membina balai polis di Lubuk Terwar yang merupakan kawasan pengaruhnya. Ini adalah peristiwa penentangan Datuk Bahaman. Pada tahun 1891, Datuk Bahaman telah mengetuai serangan dan berjaya menawan Lubuk Terwar. Pada tahun seterusnya, Datuk Bahaman juga telah berjaya mematahkan serangan British di Semantan. Pada tahun 1894, Datuk Bahaman telah menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Dan akhirnya pada tahun 1895, peristiwa penentangan Datuk Bahaman berakhir kerana Datuk Bahaman telah berundur ke Kelantan kerana British berjaya menawan semula Jeram Ampai. Kita boleh lihat dia di dalam peta kawasan penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Baik, kita ke tokoh yang terakhir untuk minggu ini, iaitu Mat Salleh. Mat Salleh merupakan seorang tokoh perjuangan di Sabah. Nama sebenar Mat Salleh ialah Datu Paduka Muhammad Saleh bin Datu Bulu. Maafkan cikgu ya, Datu Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu. Beliau telah dilahirkan di Inanam, Sabah. Mat Salleh berketurunan Bajau dan Suluk. Ini adalah sebab Mat Salleh menentang penjajah. Pertama sekali ialah kerana SBUB tidak mengiktiraf kedudukan Mat Salleh sebagai pemerintah disandarkan Menggatal, Inanam dan Pulau Gaya. SBUB juga telah mengambil alih hak memungut cukai dan memperkenalkan pelbagai peraturan baru yang membebankan rakyat. Nampak penentangan kerana SBUB telah
mengambil alih hak pungut cukai dan perkenalkan pelbagai peraturan baru yang membebankan rakyat. Ini adalah peristiwa penentangan Mat Salleh. Pada tahun 1897, Mat Salleh telah menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya. Oleh itu, SBUB telah memusnahkan kubu Mat Salleh di Ranau. Seterusnya, pada tahun yang sama, Mat Salleh telah mendirikan kubu baru di Tambunan. Pada tahun 1900, SBUB telah bertindak melancarkan serangan besar-besaran terhadap Mat Salleh. Mat Salleh akhirnya berkorban dalam serangan tersebut. Perjuangan beliau akhirnya telah diteruskan oleh Mat Sator di Kampung Kapayan Lama, Tambunan. Kita boleh melihat peta kawasan berlakunya penentangan Mat Salleh. Nampak, ini adalah kawasan pemerintahan Mat Salleh. Nampak di Ranau. SBUB telah memusnahkan kubu Mat Salleh di Ranau. Seterusnya, perjuangan Mat Salleh diteruskan oleh Mat Sator di Kampung Kapayan Lama, Tambunan, Sabah. Ini adalah memorial perjuangan Mat Salleh yang berada di Sabah. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu semua faham dengan apa yang telah kita belajar tadi, iaitu tokoh-tokoh tempatan yang berjuang menentang penjajah di negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Sabah. Baiklah, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.